بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله وله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن وأشهد أن سيدنا عبده ورسوله وخاتم رسله وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك حبيبك للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه والمرسلين. اللهم صل وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم صل على الشرائع وخاتمها المكرم. اللهم صل على جوال الحقائق وإيمانها المعظم. اللهم صل على النور الأفخم. اللهم صل على الرسول الأعظم البدر الأنور الجمال الأزهر والإنسان الطاهر المطهر والخليفة الأكبر والعلي الأظهر ذي الجلال والسكر الأخضر والرمح العنبر. اللهم اجعلنا به لك من الشاكرين وإليك به من الواصلين ولوجهك وحدك من الراكعين الساجدين ولمقامك بنوره
bahwa النور الأنوار ومعرفتك خزينة الأسرار وارزقنا الاستقامة عليك وعلى وكل شيء إلا وجهك فرزقنا حولك وقتناك رضا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأسراره بالدارين آمين يا رب العالمين. Dan kata setengah mereka itu ulama tasawuf atau al-arifin billah bahwa isbatus sani'i itu ada ia isbatus sani' dengan dua muqaddimah, yakni dua pendahuluan, yaitu muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Ini dapat kepada istilah ilmu mantiq. Muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Dan apa itu? Dia ada natijah dia. Dan natijah ini maksudnya
atau hasil daripada dua muqaddimah itu. Itu panggil natijah. Kita baca dulu. Maka diserupakan keduanya, dua muqaddimah itu diserupakan dengan na'lain, yakni dua kasut. Na'lain itu mana dua kasut asal maknanya. Kerana dengan keduanya mana dua muqaddimah, atau boleh juga kita kembali kepada dengan keduanya dua muqaddimah itu sampai kepada maksud dan kepada yang ditujui. Baik. Dan berpindah atau pada kata sampai, dan berpindah kepada ma'rifatil khaliq, mengenal sang pencipta. Baik, kita baca dekat tu dulu. Saya lagi bawa kita pergi ke depan. Baik. Jadi sebagaimana maklum, kita membincangkan mengenai ayat fakhla'na alaik, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam supaya beliau menanggalkan dan mencabut atau membuka kasutnya. Baik, maka zahirnya begitulah, Nabi Musa buka kasut, itu zahirnya. Kerana apa? Kerana dua sebab. Sebab yang pertama, kata ulama, Nabi Musa diperintah oleh Allah Ta'ala menanggalkan kasutnya itu kerana kasutnya itu diperbuat daripada kulit himar yang mati, yang tak disamak. Maka pasal apa Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa menanggalkan? Kerana najisnya. Jadi najis ni tak sesuai dipijak pada tempat yang suci. Kerana Nabi Musa ketika itu berada di wadi lembah tua yang suci. Gitu hasilnya. Dan kata setengah ulama pula, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan Nabi Musa alaihi salam mencabut dua kasutnya itu ialah supaya dua tapak kaki Nabi Musa itu mengenai bumi yang suci. Kalau Nabi Musa pakai kasut, maka tapak kaki Nabi Musa tidak dapat menyentuh bumi wadi yang suci kerana ada berlapis, iaitu berlapis dengan kasut. Maka diperintahkan dengan membuang dan menanggalkan kasut itu supaya dua tapak kaki Nabi Musa dapat menyentuh wadi yang suci itu. Itu asal cerita dia. Tetapi ulama-ulama isyarat, ahlul isyarat pada kalangan ulama sufi, mereka mengambil ayat ini lalu mereka berkata apa? Jadi dua kasut itu bagi ditashbihkan dengan dua muqaddimah, seperti kita nak menyampilkan kewujudan Allah. Dia panggil isbatus sani, mana wujud sani, mengisbatkan wujudnya Allah Ta'ala yang menjadikan semua Kaabah ini. Jadi dia kena melalui dua muqaddimah dahulu, iaitu muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, seperti yang kita ajar dah pada kuliah yang lalu. Dan kita peringat sekali lagi bagi tahqiq kejap
pada malam ini. Bagaimana bentuk kita nak buat dua muqaddimah tu? 3 cara. Cara yang pertama kita kata gini, iaitu al-alamu hadithun wa kullu hadithin lahu sani'un. Jadi al-alamu tu al-alamu hadithun itu dinamakan muqaddimah sughra, kan? Wa kullu hadisin lahu sani'un, itu muqaddimah kubra. Jadi natijahnya fal-alamu lahu sani'un. Itu dapat natijahnya. Terjemahnya bah, bermula alam itu baharu ia, dan tiap-tiap yang baharu itu ada baginya yang menjadikan. Maka natijahnya alam ini ada baginya sani', yakni yang menjadikan. Jadi na isbatu sani', kata fal alamu lahu sani'un, itulah namanya isbatu sani'. Faham dah? Itu isbatu sani'. Jadi na isbat sani' ini tak dapat tidak, kena melalui 2 muqaddimah. Tadilah al-alamu hadithun, itu satu muqaddimah, kan? Wa kullu hadisin lahu sani'un, itu muqaddimah yang kedua. Barulah dapat isbat fal-alamu lahu sani'un, itu isbatus sani' namanya. Baik. Jadi ulama mengumpamakan 2 muqaddimah ini dengan na'lain, 2 kasut tu. Kan? Pada pihak apa? Kita tengok sekali lagi. Tashbih itu pada pihak apa? Pada pihak kedua-duanya itu menyampai kepada maksud dan berpindah kepada Khalid. Seperti orang pakai kasut, kan? Bila pakai kasut sampai dah, bila dia jalan kaki pakai kasut sampai lah. Ada juga orang jalan tak pakai kasut sampai. Yalah, kita tak nafikan. Di situ bila pakai kasut sampai dah, sampai. Bila sampai satu tempat takkan nak pakai kasut masuk rumah, kena tanggal lah. Tak itu, kena tanggal lah kasut tu, tinggal di luar rumah, kita yang masuk dalam rumah. Maka macam itulah juga maksudnya. Bila kita dah dapat, dah selesai hasil daripada 2 muqaddimah, tinggallah 2 muqaddimah tu, ambil isbat sudah lah, iaitu Allah yang menjadikan semua perkara. Itu yang nak. Faham tak? Baik. Itu satu bentuk kita buat muqaddimah. Kemudian yang kedua boleh kita kata gini, al-alamu mumkinun wa kullu mumkinin lahu sani'un. Fal-alamu lahu sani'un. Itu yang kedua. Al-alamu mumkinun, bermula alam itu mungkin ia, yakni boleh jadi ia, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, mungkin dah. Jadi wa kullu mumkinin lahu sani'un, dan tiap-tiap yang mungkin itu ada baginya yang mengadakan. Itu muqaddimah kubra, ada seseorang. Maka isbat ni fal-alamu lahu sani'un, itu isbat sani'. Maka alam itu ada baginya yang mengadakan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga boleh kita kata gini, al-alamu mumkinun hadithun
wa kullu mumkinin hadithun lahu sani'un fal'alamu lahu sani'un. Kata gitu. Bermula alam itu mungkin ia, lagi baru ia. Nah, alam ini boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Lagi dia baru. Dulu tak ada, sekarang ada. Itu muqaddimah sughra. Wa kullu mumkinin hadisin lahu sani'un. Dan tiap-tiap yang mungkin, lagi yang baru itu, ada baginya yang mengadakan. Ini kubra. Jadi isbatnya fal'alamu lahu sani'un, maka alam itu ada baginya yang mengadakan. Itu isbatus sani'. Jadi nak capai kepada isbatus sani' ini tidak kena melalui dua muqaddimah, sughra dan kubra. Itu yang dia kata gini, isbatus sani' itu ada ia dengan dua muqaddimah. Nak faham tu dulu kan? Faham tu baru kita pergi. Maka diserupakan keduanya, dua muqaddimah tu diserupa dengan na'lain. Jadi dua muqaddimah ini ditashbihkan dengan na'lain. Jadi na'lain itu musyabbah kan? Muqaddimah itu musyabbah bih. Kalau orang mengaji dalam ilmu bayan, jadi na'lain itu bagi musyabbah yang diserupakan. Kemudian muqaddimah itu, dua muqaddimah itu bagi musyabbah bih yang diserupakan dengannya, dengan musyabbah, yaitu na'lain. Nanti kita kena pula tu, mana musyabbah, mana musyabbah bih. Jadi dua muqaddimah tu dia bagi musyabbah bih, kemudian na'lain tu dia bagi musyabbah. Ini tinggi sikit lah. Dia kena guna kaedah alat. Baik. Jadi diserupakan mana wajah syabahnya ni, diserupakan mana dengan keduanya. Baik, kerana dengan ni untuk wajah syabah ni, kerana dengan keduanya, dua muqaddimah itu sampai kepada maksud. Apa maksud? Maksudnya isbatus sani'. Itu maksud. Dan berpindah kepada ma'rifatil khaliq. Jadi kita kenal, Allah Ta'ala ni ada. Itu ma'rifah khaliq tu ada. Tadi fal'alamu lahu sani'un, itu maksud. Alam itu ada baginya yang mengadakan. Maka jangan kita berhenti tantu, tapi kita kena berhenti. Kalau gitu Allah Ta'ala ni ada. Ada tu berpindah kepada ma'rifatil khaliq. Faham tak? Jangan kita tengok langit, jangan berhenti dekat langit lah, tapi kena tengok kan, langit itu dalil yang menjadi bukti wujud Allah. Tu nak. Jangan tengok langit ada langit tu, nampak jirim langit tadi. Kena tengok apa yang di sebalik dia. Jadi perkataan ini kan samalah dengan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam hikamnya. Apa dia kata? Abahalaka an tanzura ma fil mukawwanati wa ma azina laka an taqifa ma zawatil mukawwanati. Qul inzuru ma za fis samawati wal ard fabiqawlihi unzuru madza fis samawati wal ard. Fataha laka babal afham walam yaqul unzurus samawati
halla yadullaka ala wujudil ajram. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala mengharuskan bagi engkau bahawa engkau memandang kepada barang yang ada di dalam alam ini. Jadi Allah Ta'ala suruh kita pandang, tengok bukit, bukau, daratan, lautan, kan, gunung ganang, pokok-pokok kayu yang menghijau, pemandangan yang indah cantik. Tuhan suruh tengok. Dengan dalil Allah Ta'ala berfirman, qul inzuru ma'za fis samawati wal ardh. Tengoklah apa yang ada di dalam 7 lapis langit ni. Tengok. Tapi ayat tu juga melarang. Allah Ta'ala tidak mengizinkan kita berhenti bila kita tengok langit, nampak jirim langit semata-mata. Tak boleh. Tuhan tak bagi. Tapi yang Allah Ta'ala suruh kita tengok langit ni sebagai wasilah. Kita bagi muqaddimah tadilah, untuk nak mengisbatkan wujudnya Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham tak? Gitu. Jangan tengok langit kita berhenti kat langit, aku nampak jirim langit, objek langit, gitu ya. Tak. Tapi kena nampak langit ini sebagai wasilah kita berpindah kepada mengenal Allah. Langit ni siapa yang menjadikan? Tentu ada yang menjadikan. Yang menjadikan itu mesti ada, mesti satu, mesti kuasa, mesti sempurna segala sifat-sifatnya. Kalau tak ada, macam mana nak mengadakan? Kalau satu tak jadi lagu ni. Kalau bukan satu, kalau tidak sempurna sifat-sifatnya, langit ni lama dah runtuh, ni batang tiang pun tak ada, tapi tak pernah runtuh, tak pernah retak. Maka ini semua dalil dipanggil berpindah kepada ma'rifatil khaliq. Ya. Faham tak? Ya, faham yang itu dulu. Ini agak rumit, sulit sikit, tapi kena pelan-pelan lah. Cermat dapat jangan kupok. Sebab tadi kita sini. Maka selepas daripada sampai, kita sampai dah kepada maksud dan berpindah belakang, maka wajib bahawa tiada berpaling ia. Tafsir, yakni berhadap kepada keduanya, dua muqaddimah tu. Bila kita dah sampai dah kepada maksud tu mana? Maksud tu isbatut sani'. Kena tulis nak tanda. Maksudnya iaitu isbatut sani', mengisbatkan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sampai dah, jadi jangan kita terus berhadap kepada dua muqaddimah tadi. Kena berpaling lah. Jadi jangan berhadap kepada keduanya. Supaya apa? Supaya kekal hati tenggelam di dalam Nurul Qudus. Kan? Jadi kita kena cabutlah dua kasut tu, supaya kita dapat masuk di dalam Nurul Qudus. Maksud cabut dua kasut tu mana? Tanggalkan dua muqaddimah tadi. Hapuskan dua muqaddimah itu, kita ambil satu ya. Mana? Isbat satu ya. Itu kaedah la ilaha illallah Nabi isbat. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Itu isbat. Itu yang pada kata Allah jugalah Tuhan. Itu isbat itu sani'. Hal lain pada Allah bukan Tuhan. Tanggalkan yang tu. Itu kaedah ikhlas lah tu. Nabi isbat tu. Gitu juga seperti kita duk mengaji dalam ilmu tauhid kan. Seperti kita gini. Seperti kita mengaji dalam ilmu tauhid, apa? Kita kata wajib Allah Ta'ala itu sifat dengan qudrat, sifat dengan kuasa, mustahil lemah. Tak gede.
Kalau Allah Ta'ala tu, kalau tu, ini mukadimah dah ni. Kalau Allah Ta'ala itu lemah, jadi kena tentu alam ini tidak ada. Maka tak ada alam ni mustahil, kerana alam ini sudah wujud, sudah ada dengan dalil musyahadah, saksi dengan mata kepala. Maka isbatnya Allah Ta'ala itu wajib sifat dengan kuasa. Jadi kalau tadi ni, itu kita tanggalkan lah. Sebab kalau tu dia panggil fardu takdir ya. Benda tu mustahil, maka benda mustahil sah kita takdir, kemudian kita nafikan. Faham tak? Lepas tu kita isbat mana? Isbat wajib lah, wujud tu. Isbat yang wujud tu, yang wajib tu. Kalau tu kita fardu takdir, bukan sungguh. Kerana kata ulama, al-mustahil law lam yatasawwaru al-aqlu lam yuhkam alaihi bil istihalah. Itu kaedahnya. Sesuatu perkara yang mustahil, kalau tidak ditasawurkan oleh akal, maka tak dapat kita hukumkan dia dengan istihalah. Betul ulama-ulama dia takdir dalam kitab tauhid, kalau Allah Ta'ala tak kuasa, tentu Allah Ta'ala lemah. Bila Allah Ta'ala lemah, tentu Allah Ta'ala tidak dapat mengadakan alam ini. Maka alam ini tak ada. Tak ada alam ni mustahil, bohong, kaut. Kerana alam ini sudah ada dengan dalil musyahadah mata kepala. Maka sabit isbat balik, Allah Ta'ala mesti bersifat dengan kuasa. Kaedah itu. Inilah disebut oleh ulama dalam kitab tauhid. Kalau tak silap kita ni dalam kitab Amrus Salam. Hanya kita baca tak penting kan? Iaitu al-mustahilu law lam yatasawwaruhu al-aqlu lam yuhkam alaihi bil istihalah. Itu kaedahnya. Boleh Ali? Dia tulis. Dan tak ada. Al-mustahilu law lam yatasawwaruhu al-aqlu lam yuhkam alaihi bil istihalati. Kena terjemah pula lah. Al-mustahilu, sesuatu yang mustahil itu, lau lam yatasawwaru al-aqlu, sekiranya jika tidak digambarkan oleh akal. Terjemah mudah kan? Jikalau tidak ditasawur akan dia oleh akal, lam yuhkam, niscaya tidak dapat dihukumkan alaihi, ke atasnya, kata mustahil itu, bil istihalah, dengan istihalah, dengan tidak. Jangan kita tadi, kalau Allah Ta'ala tak kuasa, jadi tak kuasa tu kan, apa orang panggil, tu mustahil. Kalau Allah Ta'ala tak kuasa, tidak lemah lah, dengan bawah Tuhan tu lemah, tu mustahil. Tentu Allah Ta'ala tidak dapat mengadakan alam ini, maka alam ni tak ada. Dan tak ada alam ni mustahil pula, kerana alam ini sudah ada dengan dalil syahadah pandang mata kepala. Itu kita tak gede. Jadi bila kita tak gede itu, dapatlah kita hukum apa? Lemah Allah Ta'ala itu dia panggil mustahil. Jadi Allah Ta'ala tak lemah. Tak lemah itu istihalah. Allah Ta'ala itu kuasa dan tentu tak lemah. Tidak dapatlah tentu tak lemah, dapat dihukumkan dengan mustahil. Ini pun penting, begitulah kaedahnya. Untuk kita nak memahami begini. Jadi
bila kita ada isbat bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrat, berkuasa dan tak lemah. Lazim daripada berkuasa tak lemah. Jadi hak takdir tadi tinggallah. Tak usah dia beradab ke dia, kita beradab ke isbat ni sudah lah. Faham tak? Kita beradab ke isbat. Ni yang disebut ni. Maka selepas daripada sampai, maka wajib bahawa tiada berpaling ia, yakni berhadap kepada keduanya, kepada dua muqaddimah tu. Tak usah ada beradab di situ dah, beradab kepada isbat terus. Supaya apa? Tu ilan wajib tiada berpaling, supaya kekal hati tenggelam dalam nurul qudus, cahaya yang suci tadi. Maka seolah-olahnya dikatakan, tanggalkan olehmu akan berfikir pada dalil dan burhan, kerana tiada ada faedah padanya pada berfikir dalil dan burhan setelah musyahadah. Setelah seorang itu dapat musyahadah dah, tak payah duk fikir lagi pada dalil, kerana dalil dan burhan ni hanya wasilah, dia muqaddimah saja untuk nak sampai kepada maksud. Apa maksud? Musyahadah. Tapi setelah musyahadah tak perlu lagi dalil dan juga burhan. Faham tak? Kalau beginilah, kita buat misal contoh. Satu orang dia nak perkenalkan kita kepada seorang. Kita kata, aku nak kenal ke mana, aku tak pernah tengok dia, tak pernah kenal dia, tak pernah nampak dia, tak pernah dengar dia. Cuba bagilah sikit tanda-tanda dia yang boleh kenal. Dia pun abang. Tanda nak kenal dia ni sebenarnya, hidung dia mancung atau hidung dia ada tilalat seketui. Contohnya lah, pipi dia ni tembam-tembam sikit, ada tilalat dekat bibir mulut tu. Itu dipanggil dalil dan burhan untuk kita nak kenal seorang tu. Kemudian kita pun pergi cari, jumpa kawan tu, tengok sebiji betul ada tilalat seketui atas hidung dia tu, ada tilalat kecil sikit kat bibir mulut. Ni dia dah. Jadi setelah kita kenal, musyahadah, tengok sendiri dengan mata kepala, perlu tak lagi kita kepada dalil? Tak perlu dah. Sebab kita tengok dah dengan mata kepala. Aku tak perlu dah hantar sahabat dah, aku tengok dah dia. Ni aku tak tengok lagi ni, sebab tu aku perlu pada alamat, bukti ataupun orang panggil pedoman. Aku nak kenal dia lagu mana dia ni, lagu mana ciri-ciri sifat dia. Itu belum lagi kita musyahadah, pandang. Tapi setelah kita dapat memandang dia, tak usah duk ceritalah kat aku semua orang panggil ciri-ciri dia, sebab aku dah tengok dia dah. Yang tu dah. Faham tak? Ini pun begitu. Setelah seorang itu dapat musyahadah Allah, maka dia tidak perlu lagi kepada dalil dan burhan. Tinggal dalil dan burhan tu, tak perlu lagi. Inilah kaedah yang Imam Abu Yazid sebut tu, inni atubu ilallah, inni atubu min qawli la ilaha illallah. Aku bertaubat daripada berkata la ilaha illallah. Kalau kita dengar pelik, apa ni yang tak mau sebut la ilaha illallah? Sebab apa? Sebab dia sudah sampai kepada maqam musyahadah. Orang yang sudah sampai pada maqam musyahadah, dia tak perlu menyebut lagi. Dia tak perlu dah menyebut dengan lidah la ilaha illallah, la ilaha. Sebab la ni alat untuk kita nak sampai. Tapi setelah sampai, tak perlu lagi kepada alat. Faham tak? Gitu. Yang disebut oleh Imam Abu Yazid Al-Bastami. Tak perlu lagi kepada alat, tinggal lah. Baik. Contoh yang simple, yang paling mudah sekali. Kita dari rumah nak pergi ke masjid. Kita dari rumah nak pergi ke masjid, kita naik apa? Motor, kereta, Okey.
Bila sampai di masjid, takkan awak masuk motor kereta dalam masjid. Ada buat kerja gitu. Dah sampai, tinggallah kereta tu di luar, tinggallah motor tu di luar, kita lah yang masuk. Tu mudah je faham kan. Takkan nak masuk, jangan kita balik daripada mana sampai rumah kita. Takkan nak masuk ruang kereta dalam rumah kan. Kita mainan boleh lah. Kereta kita naik tak, tinggalkan dia di luar. Sebab kita sudah sampai kepada destinasi. Macam itulah perumpamaan orang yang sudah sampai kepada musyahadah Allah, maka dia tidak perlu lagi kepada dalil dan juga burhan. Dan begitu juga orang yang sudah sampai depan musyahadah muraqabah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak perlu lagi kepada dua muqaddimah tadi, muqaddimah sughra dan juga muqaddimah kubra. Ini seolah-olah macam ni, tanggalkan olehmu akan berfikir, sebab fikir ni dia panggil wasilah bagi makrifah kan. Dia fikir tu dia wasilah ataupun wasitah bagi makrifah. Jadi bila kita sampai dah pada maksud, iaitu makrifah tu, tinggallah wasilah tu. Tak perlu lagi dah pada wasilah. Jadi kerana apa yang dia suruh kita tanggalkan? Kerana tiada ada faedah padanya pada berfikir pada dalil dan burhan setelah musyahadah. Setelah seorang itu dapat memandang dengan mata hatinya akan Allah, maka dia tak perlu lagi kepada dalil burhan. Dalil burhan ni untuk orang awam saja. Adapun untuk orang yang khawas, tak perlu lagi kepada dalil dan burhan. Ini yang adalah kita ikam disebut syattana baina man yastadillu bihi wa baina man yustadallu, kata Sulaiman. Jauhlah perbezaan di antara orang yang mencari dalil nak kenal Tuhan dengan orang yang dah dapat kenal dah. Jauh dah perbezaan antara kedua-dua. Kawan ni dia nak kenal Tuhan, dia kena cari dalil. Dalil ke mana nak kenal. Kawan ni dah kenal dah. Bila dah kenal dah, nak cari dalil apa lagi? Dah kenal dah. Jadi jauhlah perbezaan antara kedua-duanya. Tak sama. Baik. Itu untuk kita nak memahami perkara ini. Baik. Kerana inilah, tengok kita balik. Kerana inilah mana membasuh oleh hadratus Syekh Asyibli. Itu yang betulnya dengan huruf ba, bukan ya, bukan Asyili lah. Itu silap typing tu. Baik, yang betulnya Asyibli. Kerana inilah membasuh oleh hadratus Syekh Asyibli atau Asyibali Quddisa sirruhu, membasuh akan sekalian kitabnya setelah sampai ia Syekh kepada Allah Ta'ala. Nak arti ke mana basuh kitabmu? Nak reti ke mana tu, apa maksud basuh kitab? Membasuh akan segala kitabnya. Membasuh. Apa maksud tu? Jadi kita kena faham basuh ni dia ada dua jenis. Pertama dipanggil basuh hissi. Yang kedua basuh ma'nawi. Nak kena faham tu. Basuh hissi ni macam kan kita basuh baju kita, ambil air, curah baju pun basah. Itu hissi yang dapat kita lihat dengan panca indera. Macam tu juga seperti kita basuh kereta kotor, kena berlemuih. Dia basuh kereta, bersih
Itu hissi. Benda yang kita dapat dengan panca indera. Kiaskanlah yang lain lagi. Jadi yang dimaksudkan dengan basuh sini takkan ambil air basuh kita. Ambil air basuh kita, ambil cari kebun, kembang, dakwah tu. Bukan. Yang dimaksudkan dengan basuh sini barangkali basuh maknawi. Apa makna basuh maknawi? Yakni kita tulis, yakni menanggalkan segala jolokan nama gelaran. Tu kan orang kita kan bila tulis kitab atau tulis buku, dia akan tulis jolokan nama jolokan dia. Doktor, profesor, syekh. Itu dipanggil jolokan laqab. Dia panggil laqab Syarafiddin, jolokan kemuliaan agama. Doktor, syekh, profesor, apalagi al-ustaz, al-imam, al-kabir, al-jalil ke. Apalagi jolokan tu dia buang habis semua. Habis dia tulis apa? Dia tulis al-faqir ilallahi wahdah. Habis memang kita ni al-faqir pun bukan ada apa-apa. Kita ni miskin, kita ni fakir, sentiasa berhajat dan berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sampai ke situ, habis bila sampai kepada mana maqam musyahadah dia ni, pandang Allah ya, habis tenggelam panah, habis yang lain-lain lagi. Kita ni tak ada apa pun. Gelaran-gelaran, jolokan-jolokan nama yang masyhur, yang famous tu tak ada apa pun. Kembali balik kepada asal. Cuba kita tengok kan, kalau seorang profesor atau seorang doktor, syekh, bila dia mati, masa orang baca talqin, orang panggil dah, wahai tuan profesor, doktor, syekh, selagi akan datang kepada tuan syekh, dua malaikat akan bertanya. Ada sebut gitu? Mana ada. Dia kembali kepada nama kita asal. Tak ada. Di dunia ni bila masuk kubur tak ada lah orang tak ada sebut dah. Ini nak bagi tahu begitu kan. Bukan salah, tak salah nak ambil pangkat tu, tapi jangan berasa, jangan sombong dengan pangkat dan jawatan yang kita ada. Gitu. Ingat itu semua anugerah Allah. Kan Tuhan bagi, tak salah. Asalkan kita jangan riak, ujub, takabur dan sebagainya. Tak ada salah apa. Yang salah tu pasal kita duk pegang dengan pangkat tu yang salah. Orang lain nak tegur, tak boleh. Aku prof, tak boleh. Aku doktor, siapa ya? Penyapu sampah, tak boleh. Yang tu aku doktor falsafah, tukang sapu sampah nak tegur aku, tak boleh. Tak boleh macam tu. Inilah disebut. Jadi basuh tu lah ibarat kena tanggalkan orang panggil gelaran-gelaran, jolokan yang famous, glamour yang orang jolok kepada kita, tuan syekh, tuan doktor, apalagi jolokan tu. Itu bahasa sekarang dia panggil jolokan. Bahasa Arab dia panggil laqab, gelaran-gelaran, jolokan itu bagi alqab. Baik. Begitu. Itu makna ikhla'in na'lain, tanggalkan dua kasut. Baik. Apa kita tengok lagi?
Berkata al-Imamu al-Syaikhu al-Khatibu Syarbini radhiyallahu anhu. Tak sah suruh tangga ni sebut pula al-Imam al-Syaikh al-Khatib. Kita nak apa? Yang bubuh al-Imam al-Syaikh al-Khatib ni bukan dia sendiri, orang lain yang bubuh, bukan dia sendiri yang menggelar diri dia. Tu kita kata dia tak ada rasa apa, aku al-faqir ya. Orang lain ya yang bubuh al-Imam al-Syaikh al-Khatib cara apa macam Imam Ghazali juga. Orang lain yang letak dia, bukan dia yang meletak dia tu Hujjatul Islam, al-Imamul Mujaddid contohnya dah. Orang lain dia tak letak diri dia. Nanti kita kena faham lah. Baik. Tengok macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita melarang, la tutruni kama atra'atin nasara Isa ibn Maryam walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Tengok. Kamu wahai umat-umatku jangan berlebih-lebihan memuji aku seperti mana berlebih-lebihan memuji puak Nasara akan Isa anak Maryam. Mana mereka puji-puja Nabi Isa ni sampai mereka mengatakan Nabi Isa tu Tuhan. Ada satu golongan ni mereka mengatakan Nabi Isa tu anak Tuhan. Ini lebih. Tapi Nabi kata walakin akan tapi qulu, katakanlah oleh kalian Abdullah, yani aku ni hamba Allah. Tengok. Nabi sendiri suruh kita kata aku ni Abdullah, aku ni hamba Allah. Tahu tu nah. Kita gitu. Nanya tu. Jangan dia suruh. Sebutlah aku Dr. Syekh, jangan suruh. Orang nak sebut tu bahasa lain. Kita sendiri tu jangan duk suruh. Nak panggil aku panggil Tuan Syekh, nak panggil aku panggil Doktor Profesor. Kalau tak panggil Doktor Profesor aku tak mau menyut. Aku tak mau jawab. Panggil doktor aku jawab. Jangan buat gitu. Baik. Panggil biasa-biasa sudah. Betul tengok tutup guru biasa. Tengok almarhum Palang Haji Zakaria. Semua peringkat, tua, muda, yang tua pada dia, yang muda pada dia, yang sama, semua panggil Palang. Palang Kriya, Palang Kriya, Palang. Tak ada apa pun. Orang tak panggil itu guru, panggil Palang Kriya, Palang Kriya. Saya Haji Zakaria. Lepas tu panggil Palang Zakaria. Last sekali tinggal Kriya, last sekali tinggal Iya. Palang Iya. Kriya, lepas tu tinggal buang Iya. Palang Iya, Palang Iya. Tak ada apa pun. Mereka tak ada rasa apa pun, tak ada rasa kecil hati apa pun. Duduk senyum gitu, renyah gitu. Bukan gila pangkat. Dah cabut dah benda tu. Allah Akbar. Kita tengok tu guru dulu kan. Allah panggil pangkat ni ya, Palang, Palong, Pakcik, Paksu. Orang tak panggil tu guru. Dia pun tak marah, tak kata apa. Palang, iya. Kita kalau orang tak panggil nama, tak panggil ustaz, muka masam. Bila panggil ustaz, hanya ya ada apa. Bila orang tak panggil ustaz, tak mau jawab, buat tak dengar. Allah Akbar. Baik, itu kita kena fahami di situ. Maka kita tengok apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini.
radhiyallahu anhu, dia kata, dan telah menyebut ahlul isyarah. Pada demikian demikian firman Allah kan, fakhla'na alaik itu. Jadi situ pada demikian firman Allah Ta'ala, fakhla'na alaik itu sebut apa? Sebut bi berapa wajah. Itu maf'ul bagi menyebut bi berapa wajah, yakni beberapa bentuk isyarat dia. Kita tengok pertamanya, yakni daripada beberapa wajah itu, bahawa na'lun itu, na'al adalah na'laik, dan mufrad daripada musannanya na'lun. Na'lain tu musanna, tasniyah kan. Ni'al tu jamak. Bagi ni'al, kasut ni'al kan. Baik, dia kata bahawa na'lun itu kan diibaratkan dengan zawjah, iaitu dengan zawjah, isteri. Isteri dia ibaratkan macam tu. Jadi firman Allah dan firman-Nya Ta'ala, fakhla'na alaik, itu isyarat kepada apa? Isyarat kepada bahawa tiada berpaling ia Nabi Musa. Asal marji'nya, ia tu kembali pada Nabi Musa, tu tilik pada asal. Tilik pada umum tu ia tilik pada salik atau murid. Tilik situ bahawa tiada berpaling ia Nabi Musa dengan hatinya, titiknya tambah 2. Tak berpaling tu dengan hati, adapun dengan jasad jadi kita dengan jasad kita bergaul dengan isteri kita dan anak-anak, tapi hati tidak. Hati kita dengan Allah. Faham tak? Itu maksud tiada berpaling ia dengan hatinya, bukan dengan jasad. Tak berpaling tu kepada zaujah dan walad, ini kepada isteri dan anak. Dan tiada masyghul hatinya dengan urusan kedua-duanya, ini urusan isteri dan juga anak. Itu hati. Zahir kita bermesra, beramah mesra kan, bertegur siapa kan, orang panggil melawak suami isteri dengan anak-anak macam biasa. Itu hubungan zahir, kena jaga kan. Hubungan zahir, muasyarah dipanggil pergaulan zahir kita, bersembang dengan anak isteri, bergaul dengan anak isteri, duduk makan bersama dengan mereka, bersembang-sembang dengan mereka, berbincang dengan mereka, itu zahir. Tapi hati kita dengan Allah. Sama dengan kaedah yang kita pelajari dah, kun ma'allah kan. Tu bagi dia ada kait-kaitnya tu. Sama dengan kita punya kun ma'allah. Zahir kita nampak bersama dengan manusia, tapi sir batin hati kita dengan Allah. Ini maksud dia tu. Maksudnya daripada firman Tuhan mengikut ulama ahli isyarah. Itu satu. Jangan kita silap faham tinggal terus anak isteri, tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan anak isterinya, cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhum, bergaul. Makan sekali tengok saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melawak ajak Sayyidatina Aisyah lawan lari. Aisyah, mari kita lawan lari. Aisyah, mari kita main badminton. Kan melawak. Aisyah kecil yang belakang. Tu dia bunyi dah.
kata itu. Melawak dengan isteri dia main. Itu dia panggil muasyarah az-zawjiyah. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Al-muasyaratu az-zawjiyatu, maksudnya pergaulan suami isteri. Kan? Itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli anak-anak isterinya, cucu-cucunya. Tapi dalam pergaulan itu hati Nabi kita tetap musyahadah bersama, berjinak-jinak, bercakap-cakap, bermesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gitu. Baik. Itu wajah yang pertama. Baik, kita tengok pula. Ditafsirkan juga oleh ahlul isyarah, ulama-ulama isyarat, kan, dengan kata apa? Keduanya daripada beberapa wajah itu, dia kata bahawa murad dengan lain itu ialah meninggalkan berpaling kepada dunia dan akhir. Jangan beradab, maksudnya meninggalkan berpaling itu maksudnya jangan berhadap kepada dunia. Yang hati lah ni, semua ni hati. Yang kita kira ni hati, badan memang badan duduk dalam dunia. Tapi hati kita tu jangan berhadap kepada dunia. Jadi jangan bertaut, jangan berpegang kepada dunia dan juga akhirat. Akhirat pun jangan. Habis yang disuruh ke hati kita ini tenggelam dalam apa? Tengok kata, maka seolah-olahnya menyuruh ia Allah. Tapi itu kembali kepada Allah. Seolah-olahnya menyuruh ia Allah, dan bahawa ia itu Nabi Musa. Itu tilik kepada ayat. Kalau tilik kepada isyarat, iaitu ia tu rujuk pada murid atau salik. Dia jangan lupa. Kan? Maka seolah-olahnya menyuruh ia Allah bahawa ia salik atau murid tenggelamkan hatinya murid itu dengan sepenuhnya hati. Tenggelam pada ma'rifatillahi ta'ala, maka tidak berpaling ia hati murid kepada makhluk dan makhluk. Jangan gitu. Itu maksudnya. Sama lah lebih kurang dengan makna yang pertama tadi. Jadi dia nak suruh kita ni istighraq. Istighraq itu tenggelam, lenyap atau fana di dalam mengingati, mengenang Allah. Jangan hati kita sikit pun terberalih kepada dunia atau kepada akhirat, sekalipun badan kita duduk dalam dunia. Seperti inilah yang diisyaratkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar? Nabi kata, man arada an yanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakrin. Hadis ni disebut dalam kitab Durrun Nafis. Tengok dalam Durrun Nafis, nanti kita akan baca hadis ni. Disebut oleh Syekh Muhammad Arsyad, Syekh Muhammad Nafis dalam kitabnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yanzura ila mayyitin, siapa yang berkehendak melihat kepada mayat yamshi ala wajhil ardi, mayat yang sedang berjalan di atas muka bumi. Itu Nabi sebut tu. Siapa nak tengok mayat yang berjalan atas muka bumi, maka Nabi kata falyanzur ila Abi Bakrin, maka hendaklah ia melihat kepada Abu Bakar. Tu tengok Abu Bakar. Abu
Abu Bakar tu Nabi kata mayat yang berjalan di muka bumi. Faham tak? Nampak zahir badan dia yang hidup berjalan di muka bumi, tapi hati dia bukan di dunia dah. Hati dia tu bukan di dunia dah, bukan di akhirat dah, tapi hati dia tu dengan Allah. Allah bukan dunia, bukan akhirat. Sebab dunia akhirat tu kaun. Allah bukan kaun, tapi Allah itu mukawwin, pencipta kaun. Bukan dia dah. Orang nampak zahir ya Abu Bakar tu jalan di muka bumi, tapi hakikat kerohanian dia tu bukan dah. Tu dia situ. Dalam hadis yang lain, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Apa sabda Nabi? Nabi kata, "Ma faddala Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin walakin bi syai'in qarra fi sadrihi." Nabi sebut dalam hadis, bukannya lebih Abu Bakar itu dengan sebab dia banyak semayang. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat yang lain pun banyak semayang juga. Dan bukannya lebih Abu Bakar itu dengan sebab dia banyak puasa. Sebab sahabat-sahabat lain pun banyak berpuasa. Kan sahabat ni kan, mereka ni belum berlomba dalam buat ibadat kan. Kalau kawan ni kuat puasa, bukan dia seorang, ada lagi yang lebih kuat lagi puasa. Kalau kawan ni semayang, ada lagi yang kuat semayang pada waktu malam. Tapi kata Nabi, lebihnya Abu Bakar itu adalah bisyai'in, dengan suatu qarra yang tetap fi sadrihi, di dalam hati dia. Ada satu rahsia dalam hati dia ini. Rahsia tu ni yang kita bincang, ini lebih dia tu. Kalau nak tengok dia dengan sahabat yang lain, sahabat pun lain berapa kurangnya. Sayyidina Umar berapa kurangnya semayangnya, puasanya. Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang lain pun apa kurangnya ibadat mereka kan. Tapi lebihnya Abu Bakar ni bisyai'in qarra fi sadri, iaitu dengan sesuatu yang tetap di dalam hatinya. Itu lebih dia. Itu. Ni yang kita nak cari benda tu. Lebih-lebih dalam situasi dan juga keadaan sekarang ni kan, hati orang jadi tak tenteram, tak tetap. Saat kau tu, saat kau ni, dengan ugutan begitu, ugutan begini, jadi tak tetap lagi. Dia mula wahui, tak tetap. Nak cari ketetapan tu, kan senang. Kan senang. Ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang Allah Ta'ala berikan. Baik. Itu yang kedua. Kita tengok lagi pula ketiganya, yakni wajah yang ketiga atau bentuk yang ketiga, isyarat daripada ayat fakhla'na alai itu apa dia? Bahawa ini sama yang kita baca tadi lah. Cuma dia bentuk ibarat lain sikit, tapi maksudnya sama. Ini kita baca laju ya. Dia kata bahawa seorang itu ketika ia seorang mencari dalil atau wujud sani. Tadi isbatu sani sama. Atau ada yang menciptakan. Maka tiada mungkin, yakni tiada dapat. Mungkin di sini bukan mungkin pada istilah usuluddin. Mungkin ini pada istilah bahasa.
Tak mungkin, mana tak dapat. Maka tiada dapat akan seorang itu bahawa sampai ia seorang kepadanya, kepada mencari dalil atau wujud salih. Tak dapat tu melainkan baru dapat dengan dua muqaddimah. Muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Yang kita sebut tadi lah. Al-alamu hadisun, alam itu baharu ia. Wa kullu hadisin lahu sani'un, dan tiap-tiap yang baru itu ada baginya yang menjadikan. Itu dua muqaddimah. Jadi nak isbat wujud sani' itu kena melalui dua proses itu dulu, baru dapat isbat. Fal-alamu lahu sani'un, maka alam itu mesti ada baginya yang menjadikan. Di situ. Contoh tengok dia buat misal di sini. Seperti ia seorang itu berkata, bermula alam ini baru ia alam. Dan tiap-tiap yang baru itu maka tentu ada baginya, bagi yang baru itu muathir, yakni yang memberi bekas, dan mudabbir yang mengaturkan, dan sani' yakni yang menjadikan. Tentu kena ada. Maka dua ini mana? Alam ini baru ia, itu satu, dan tiap-tiap yang baru itu tentu ada baginya muasir, mudabbir dan sani'. Dua ini dikatakan muqaddimatain. Itu dipanggil muqaddimatain. Tulis di bawah tu as-sughra wal kubra. Yani muqaddimah sughra satu dan muqaddimah kubra dua. Yang diserupakan dia akan muqaddimatain tu. Dua muqaddimah tu diserupakan dengan na'lain. Serupa kita sebut tadi. Jadi na'lain tu musyabbah. Musyabbah yang diserupakan. Jadi muqaddimatain itu dipanggil musyabbah bi, yang diserupakan dengannya, yakni dengan musyabbah, iaitu yang diserupakan dengan na'lain. Muqaddimah itu diserupakan dengan na'lain. Jadi muqaddimah itu dipanggil musyabbah bi, na'lain itu musyabbah. Kerana sama tadi, kerana dengan kedua-duanya, dua muqaddimah tu sampai akal. Disebut sebagai akal. Sebab akal kita yang fikir tadi, dipanggil sampai akal kepada maksud. Apa maksud? Iaitu isbat wujud salih, mengisbatkan adanya yang menjadikan tu. Baik. Kemudian bila kita isbat dan berpindah daripada memandang pada makhluk, pindah kepada ma'rifatil khaliq. Situ. Jadi yang panggil kita pandang makhluk macam kita tengok langit, tadi tengok alam. Alam ini makhluk, tapi kita kena pindah berkenaan kepada pencipta makhluk itu. Itu seperti kita sebut tadi kan. Tengok langit, jangan berhenti dekat langit tu. Tapi kena nampak mana? Bila langit ni ada, langit ni boleh ada dengan sendiri. Tak boleh, tentu kena ada yang mengadakan. Itu berpindah kepada ma'rifatil khaliq. Kalau gitu mesti kena ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan langit ni mesti bersifat dengan wujud. Kalau tak bersifat dengan wujud, macam mana dia nak mengadakan ni benda yang tak ada? Tak gitu. Baik. Kemudian yakni setelah sampai kepada ma'rifatil khaliq, maka wajib bahawa tiada kekal ia seorang tadi berpaling kepada demikian itu dua muqaddimah. Jadi demikian itu dua muqaddimah terus ke depan dah tafsirnya. Jangan berhenti dalam tu. Tapi kita kena tanggalkan dua muqaddimah tu. Maka seolah-olahnya dikatakan, jangan adalah engkau itu orang yang sibuk hati dengan dua muqaddimah itu.
kerana bahawasanya engkau telah sampai kepada Al-Wadil Muqaddas, yang ialah Wadi Muqaddas tu bahru ma'rifatillah, lautan ma'rifah Allah Ta'ala. Habis siapa tadi ya? Tadi setelah kita dapat musyahadah, maka tinggalkan burhan dan dalil. Faham tak? Tinggalkan burhan dan dalil. Tuhan tadi. Ini pun setelah kita sampai dah kepada Al-Wadi, maka tanggalkan dua kasut tu. Yakni setelah kita dapat masuk dalam hadrat Allah, maka kena tanggalkan kesemua dunia dan juga akhirat. Faham dah? Kalau nak masuk kepada hadrat Allah, kena tanggalkan dunia dan akhirat. Jangan bagi ada dalam hati kita, baru boleh duduk dalam hadrat yang suci, bersih, murni, mulia. Allahu Akbar. Ini bentuk tiga wajah yang ditafsirkan oleh Ahlul Isyarah mengikut apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Syekh Khatib Syarbini dalam kitab tafsirnya As-Sirajul Munir. Dia ada 8 jilid kita ni. Ini jilid yang keempat, muka surat 155. Ada nota kaki kita buat ta'liq di bawah. Bagus kita ada. Dia masuk dalam tafsir yang bagus, yang disarankan oleh ulama merujuk kepada dia. Dia lebih kurang tafsir dia macam dengan tafsir Jalalain juga, tapi ada lebih kurang. Tafsir Jalalain tu dia masuk dua kategori. Dia ada tafsir zahir batin. Jalalain tu sama juga dengan tafsir Sirajul Munir ni, ada zahir, ada batin. Baik, maka kita tengok lagi dia sebut ni mudah dah. Dia kuih mudah dah ni. Bila kita dah faham dah yang payah-payah, yang susah tu, dia kuih main mudah lah ni kan. Kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama payah itu mudah. Ada mudah dia. Ini kau mudah dah ni. Bila kita faham, dia kena payah dulu, kena susah dulu. Lepas tu baru dia main mudah, senang. Pada ayat ni lah terbit pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kena susah dulu, lepas tu baru mudah. Kau mudah biar. Baik. Kemudian berkata muallif, dia kata berkata al-allamah Al-Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi radhiyallahu anhu. Dia kata bermula murad tu yang dikendaki atau yang dimaksudkan. Bermula murad dengan khalqin na'lain tu, tanggal 2 kasut tu. Apa maksud? Ialah meninggalkan berpaling kepada. Ingat tu. Jadi bila kita sebut berpaling kepada, maknanya berhadap. Yang ini meninggalkan berhadap kepada dunia dan akhirat. Itu makna tanggalkan yang tu dengan mana? Jangan berhadap kepada dunia dan juga kepada akhirat. Itu maksudnya. Maka seolah-olahnya Allah Ta'ala menyuruh ya Allah akan Nabi Musa alaihi salam, suruh dengan bahawa jadi ia Nabi Musa orang yang tenggelam hatinya dengan sepenuhnya hati
tenggelam dalam ma'rifatillah ta'ala. Bila tenggelam ni ruyuk, tak ada lain lah, tenggelam. Jangan seorang itu dia mabuk cinta kepada seorang wanita, dia tak nampak lain lah. Orang duk cerita macam-macam, hantar sedomik lah perempuan tu kami kenal tina garit, hantar sedomik lah perempuan tu kami kenal perangai huduh. Dia tenggelam dah dalam cinta dia. Dia tak dengar apa dah. Ni yang Nabi sebut dalam hadis ni, hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Cinta engkau kepada sesuatu itu membuta dan menulikan. Orang kata apa pun aku tak mau dengar dah, sebab dia dah tenggelam dah cinta kasih dia kepada sesuatu tu. Orang abang kata huduh, aku tak mau, aku tak nampak hati, tenggelam tu. Nak cerita tenggelam tu. Bila seorang itu tenggelam dalam lautan ma'rifatillah, maka dia tak terpaling lagi, tak beralih lagi kepada dunia dan akhirat. Dia hanya Allah. Itu ya. Kita ni pasal duk paling ni, pasal tak tenggelam sungguh. Tenggelam timbui dia bagi. Tenggelam timbui. Itu yang tak mau nak jadi. Nak tenggelam, kena tenggelam sungguh. Baru jadi. Kalau tenggelam timbui dia jadi. Tak jadi. Tenggelam timbui ni ibarat bagi bahan hati ayam. Tak jadi. Tak jadi. Dia kena gila sungguh baru jadi. Nak mengaji bagi boleh betul, kena gila mengaji sungguh baru jadi. Kalau gila asal-asalnya tak jadi. Kalau gila nak nikah pula lah. Kena gila dengan ilmu sungguh, tenggelam sungguh baru jadi. Dia jadi betul. Apa benda pun gitulah. Baik. Jadi seolah Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, tenggelamkan dirimu dalam ma'rifat aku. Seolah-olah gitu. Dan dengar balik, dan tiada berpaling ia Nabi Musa dengan hatinya. Hati Nabi Musa itu tak berpaling kepada ma siwahu ta'ala. Mubarak sikit. Kepada ma siwahu ta'ala, terjemahnya kepada selain daripada Allah, ataupun kepada yang lain daripada Allah. Jangan beralih, jangan berpaling sikit pun. Itu hanya engkau berhadap, bertumpu satu yang perhatian hatimu kepada Allah Ta'ala saja. Itu ibarat tenggelam di dalam lautan ma'rifatillah, mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan murad atau atam pada kata murad dengan khal'in lain atas itu, dan murad dengan al-wadi al-muqaddas itu kanalah ayat kan, fakhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Jadi al-muqaddas itu muradnya apa? Ialah taharatu izzatillahi wa jalalihi, yaitu suci kemuliaan Allah dan keagungannya. Maksudnya apa? Hadrat kudus, yaitu hadrat yang suci. Jadi kalau nak masuk, maksudnya kalau nak masuk dalam hadrat yang suci, hadrat yang bersih, maka tak dapat tidak seorang itu kena tenggelamkan hatinya di dalam lautan ma'rifatillah ta'ala. Itulah. Begitu. Nanti insya-Allah akan terbit satu risalah lagi khusus membincangkan mengenai hadrat kudus ni, hadratillah ni, bagaimana cara kita
kita nak masuk di dalam dia selain daripada cara ini. Dan bagaimana kita nak memahami rahsia-rahsia ilmu yang halus. Itu ada cara dia, insya-Allah. Baik, tengok lagi. Berkata Al-Qadhi Al-Baydawi radhiyallahu anhu. Jadi hadasan ni Syekh Nawawi kita nukil daripada kitab tafsirnya Marah Labid Likashfi Ma'na Al-Quran Al-Majid. Semuanya ada nota lagi tempat kita ambil dah. Baik. Berkata Al-Qadhi Al-Baydawi radhiyallahu anhu, ma'nahu ay ma'na qawlihi ta'ala fakhla'na alayda farriq qalbaka minal ahli wal ma'al. Artinya, kosongkan hatimu daripada ahli dan harta. Maksud ahli itu mencakupi sama ada isteri atau anak-anak, cucu, cicit. Itu masuk dalam kata ahli. Kosongkan. Jangan bagi ada dalam hati kita tu ingat. Hati ni hati, jangan ingat kepada mereka. Tapi zahir kita bergaul dengan mereka. Gitu. Dan juga harta. Jangan dalam hati kita duk ingat harta aku duk di sana 13 relung, sana 100 relung, sini 50 relung. Macam ada ingat. Ingat tu lah yang menyebabkan kita ini daripada Allah, yang menyebabkan pula kita lupa pada Allah kerana dia duk fikir harta. Siapa nak pergi tengok tanah menduk tempat jong dah 30 relung. Siapa nak duk fikir benda tu? Jadi kita lalai dengan benda tu, alik yang lalai, lupa dekat Tuhan. Maka kena tanggalkan benda tu daripada hati kita. Tak usah ada ingat. Sebab tu salah satunya kaedah untuk nak ingat benda ni, nak masuk dalam hadrat Allah Ta'ala ni, kita tak perlu kepada kertas-kertas yang banyak. Ataupun ada jangan boleh hati, buat dalam tangan saja, genggam dalam tangan saja. Jangan simpan dalam hati, jangan simpan dalam otak. Bila kita simpan dalam otak kita, dah fikir. Simpan dalam hati kita, dah ingat. Bila ingat fikir benda tu, lupa ke Tuhan. Lupa dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Duk sibuk dengan benda tu. Intaha al-imha tu, intaha maknanya selesailah perkataan Qadhi Al-Baydawi. Dan berkata Syekh Zadah radhiyallahu anhu, yakni cenderung oleh ahli isyarah kepada bahawa na'al itu diibaratkan dengan zaujah. Ini kita baca dah tadi. Maka adalah firmannya fa'la na'laik, itu isyarat kepada bahawa jangan berpaling ia dengan hatinya, hati seorang kepada ahlinya dan hartanya. Tu. Jangan berpaling tu maksudnya jangan berhadap hati dia kepada ahlinya dan hartanya. Jangan bergantung. Walaupun kita duduk bersama dengan anak isteri kita, anak cucu kita, tapi hati kita jangan. Kena hati kita bersama Allah. Kun ma Allah. Ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu disebutnya.
dan bahawa tiada kekal sibuk hatinya dengan urusan keduanya, yakni urusan ahlinya dan hartanya. Ini jangan silap faham. Ini cara hati. Tapi cara zahir syariat, tanggungjawab kita itu memang kita, kalau kita sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang bapa bagi anak-anak, suami bagi isteri, kena ambil beratlah urusan mereka, nafkah, makan minum mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka, pengajian mereka, itu kena ambil berat, itu tanggungjawab. Baik. Tapi hati, jangan, hati kita dengan Tuhan. Jangan berfikir serabut dengan mereka. Itu maksud tiada kekal sibuk hati. Hati, cara ni buat hati. Syariat tanggungjawab kena dengan urusan keduanya, yakni urusan ahli dan harta. Itu situ. Baik. Itu diambil daripada kitab Wasiyah Muhyiddin Syahzadah. Telah banyak bahan rujukan dengan baik. Maka yang terakhir kita tengok ayat. Dan berkata Al-Arif Billah Syekh Husamuddin Ali ibn Abdullah Al-Badlisi Al-Hanafi As-Sufi radhiyallahu anhu. Ini kita tafsir ni, dia tafsir 3 sekali, syariat, tarekat, hakikat. Tafsir ni dia penting. Dia tafsir 3 sekali ayat. Segi syariat dia tafsir, segi tarekat dia tafsir, begitu juga segi syariat dia tafsir juga ayat itu. Dia panggil tafsir pada maqamatil ihsan. Bagus tak kita ni? Bahasa dia agak tinggi, rasa tinggi. Baik. Apa dia kata? Maksud fakhla'na alaih itu maksudnya maka tanggalkan olehmu akan kasutmu. Tanggal tu yakni daripada 2 tapak kakimu. Itulah sebab kasut takkan orang pakai kat tangan. Ada kasut orang pakai atas kepala? Ada tak? Ada kan? Kalau orang pakai kasut atas kepala tu gila. Kasut bukan letak atas kepala. Ada kasut orang pakai kat telinga kanan kiri? Tak juga. Jadi kasut ni tempat pakainya ialah kaki. Lepas tu dia kata yakni daripada 2 tapak kakimu. Kerana apa? Dia suruh tanggal. Kerana orang yang tidak berkasut itu ialah orang yang tawadhu dan beradab. Ini di depan masyayikh. Kalau itu kita tengok orang asli Afrika kan, dia lebih tawadhu beradab lagi Tapi tutup tentu ya. Halai semua buka. Beradab ke mana? Bukan maksudnya. Orang yang tidak berkasut itu orang berkasut dari di hadapan, kena kait sikit, yakni di hadapan masyayikh dan akabir, yakni di hadapan syekh-syekh, guru-guru dan juga ulama-ulama yang hebat-hebat, yang besar-besar tu. Itu ialah orang yang tawadhu dan juga beradab. Itu namanya beradab. Kan? Baik. Maka beradab itu dengan adab, dan bermula tawadhu dan adab itu 2 bahagi. Mana? Ruhani dan jasmani. Bahasa sekarang dipanggil ada yang spiritual, ada yang
Fizikal. Rohani, spiritual, dalaman. Jasmani, fizikal, luaran. Ada Adam secara luar, ada dalam. Maka tengok dia orang. Ada pun jasmani, yakni Adam yang bahasa fizikal, luaran. Literal bagian. Maka pasal apa? Yang disuruh tanggal kerana kasutnya yang Nabi Musa tu rujuk kepada tabiat asal. Kerana kasut Nabi Musa itu daripada kulit himar, kulit kaldai yang tidak disamak. Seperti kita baca dalam ayat lepas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh ataupun nak mengajak Nabi Musa akan adab jasmani. Kita ambil. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hendak mendidik ataupun nak mentarbiah Nabi Musa adab jasmani. Jadi adab jasmaninya apa? Jangan kita pakai pada badan kita ini sesuatu yang najis, tak suci. Maka demikianlah orang salik. Kita murid atau kita salik, orang yang berjalan dengan mengejar amal ibadat nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana dia memakai pakaian, tak kira kain ke, seluar dalam ke, semua baju lapis dalam ke, baju luar sorban lebay ke, kena bersih dan suci. Itu adab jasmani. Lebih-lebih lagi pula ketika kita nak hadir majlis ilmu, kerana majlis ilmu ni ibarat hadrat kudus, hadrat suci. Seperti mana Syekh Muhammad Abdul Latif Saleh Farfur, ketika kita telefon dia dulu masa dia hidup, dia duduk di Melaka. Telefon dia, Tuan Syekh nak jemput Tuan Syekh datang sini bagi buat muadharah, ceramah lah. Maka Tuan Syekh kata apa? Dia kata hari apa? Tabang kata hari Sabtu Tuan Syekh, sebab hari lain orang tak berimpun, hari Sabtu yang berimpun. Dia kata kalau hari Sabtu tak boleh. Kita pun, dia kata, kami di sana pun ada juga majlis kudus. Dia guna majlis kudus. Majlis kudus tu majlis ilmu. Sebab dia di Melaka pun ada juga majlis ilmu. Tak boleh kata kami pun ada juga. Dia guna majlis kudus. Jadi majlis ilmu kita dengan kita pada malam ni, sebelumnya dan seterusnya kita panggil dia majlis kudus. Ni guna majlis kudus. Majlis ilmu tu majlis suci. Jadi nak masuk dalam tempat yang suci, majlis yang suci, kena beradab. Iaitu adab mana? Kita ambil dulu adab jasmani. Adab jasmaninya apa? Kalau Nabi Musa, Allah Ta'ala nak ajak adab jasmani kepadanya, Allah Ta'ala suruh tanggalkan kasut, kerana kasut itu najis. Sebab kasut itu dibuat daripada kulit himar yang tidak disamak. Maka kita, adab kita dalam majlis ilmu ni, nak masuk dalam majlis ilmu, kena pakai pakaian yang bersih, suci daripada kotoran, najis. Sebab itu orang panggil sebaiknya kita pakai pakaian yang warna putih. Sebab putih ni nampak bersih. Kalau kotor, cepat kita basuh sebab dia putih. Kalau pakai hitam, pakai kalau yang lain kena kotor tak perasan, biar orang akan nampak. Itu satu. Dan yang kedua, bila kita nak masuk dalam majlis ilmu kena bersih, yakni kita kena ada wudu. Itu baru nama adab majlis kudus. Nak mengaji kena ada air semayang. Nak mengaji kena pakai baju yang bersih, suci, jangan bau hangit.
Ni kadang-kadang lalu depan bau hangit. Apa hari tak basuh, kalau rendam bau ikan tu pengsan bah COVID. Pakai wangi-wangi harum. Itu adab jasmani panggil. Apa itu? Tengok pula dia sebut. Dan ada pun rohani, yakni adab rohani pula, fizikal panggil spiritual dalaman. Adab dia apa? Maka dua bahagi pula. Dia bagi pada dua bahagi. Seperti mana adab, apa mana pula? Jadi seperti mana adab itu terbagi kepada dua, ada jasmani dan rohani. Tapi hak rohani ni pecah pula kepada dua bahagi. Mana? Pertama, menafikan mahabbah, cinta atau kasih akan yang lain daripada Allah. Menafikan tu daripada lubuk hatinya. Ni adab dia. Ada jasmani rohani. Dalam hati kita jangan ada cinta, kasih kepada yang lain. Hanya bagi ada dalam hati kita tu, aku hanya cinta Allah ya. Dan juga mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka masuk dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah itu dicintai Allah. Tak apa tu. Jangan bagi ada yang lain. Baik, itu satu. Dan keduanya, yakni pada dua bahagi itu, rupa-rupa dan gambaran-gambaran ilmiah. Apa maksud? Rupa-rupa dan gambaran kena tulis, yakni menafikan rupa-rupa dan gambaran-gambaran ilmiah daripada lubuk hatinya. Kata dia kita, keduanya tu rupa-rupa dan gambaran-gambaran ilmiah kena tulis. Kita faham, yakni menafikan rupa-rupa dan gambaran-gambaran ilmiah daripada, nafi itu daripada lubuk hatinya. Apa mana lubuk hati? Lubuk hati di mana? Hati yang paling dalam sekali, hak dalam sekali, itu panggil lubuk. Lubuk dipanggil. Dekat dengan Zara, lubuk 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 hati hak dalam sekali. Jangan bagi ada. Baik, nak faham gina? Yang kata menafikan rupa-rupa gambaran ilmiah ni, siapa kita abang tadi lah, iaitu jangan bagi ada jolokkan nama atau gelaran-gelaran seperti dia sebut tadi, gelaran doktor, syekh, profesor, apa lagi dan sebagainya tu. Jangan bagi ada lah hati. Oh, aku ni profesor, aku ni doktor, aku ni ada PhD, aku ni jangan. Itu adab rohaninya. Barulah dapat kita masuk berada di dalam hadrat yang suci. Maka perkataan rupa-rupa dan gambaran ilmiah ni seperti mana yang digambarkan oleh Al-Arif Billah Syekh Abdullah Ghani An-Nabulsi radhiyallahu anhu. Beliau berkata apa? La tazkuruni bilaqabi syarafiddin wa nahwihi fa innaha bid'atun fi dinil mahabbah wa sammuni abdaha. Jadi perkataannya kita sebut dalam kitab Kun Abdullah. Boleh tengok dalam kitab Kun Abdullah kalau tak ada tulis. Tapi kita ulang sekali lagi. Jadi Al-Arif Billah Syekh Abdullah Ghani An-Nabulsi radhiyallahu anhu menyebut, la tazkuruni, janganlah kamu sebut aku bila qabi syarafiddin wa nahwihi, iaitu dengan gelaran kemuliaan agama dan seumpamanya. Laqab dengan mana jolokkan.
Jangan kamu menyebut aku ini dengan gelaran atau jolokan kemuliaan agama. Seperti kita sebut Al-Ustaz, Al-Syekh, Al-Doktor, Al-Syekh, Al-Profesor, apa lagi. Dan seumpama dengan dia lah. Tuan Imam, tuan-tuan apa lagi lah. Jangan sebut aku, dia tak bagi sebut. Pasal apa dia tak bagi sebut? فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ, kerana semua gelaran-gelaran itu adalah bid'ah. Tapi bid'ah tu fi dinil mahabbah, pada agama kecintaan. Jadi setengah orang kan, kalau betul-betul dia cinta kepada Allah, dia tak cinta kepada gelaran dan jolokan tu. Tapi setengah orang dia suka orang sebut dia gelaran sebab dia kasih cinta kepada gelaran, jolokan-jolokan nama tersebut. Sebab orang sebut dia doktor yang hebat, profesor yang hebat, apa-apa lagi gitu gini. Jadi pada din mahabbah, kecintaan terhadap Allah, dia tak mau benar tu. Dia kena menafikan. Itu adab rohani. Habis kita kena, aku tak ada apa. Sebab dia kata wasammuni abda, tapi sebutlah aku ni hamba ya. Aku ni hamba Allah. Itu punca tu lagi, tak kun abdullah, jadilah dirimu tu hamba Allah. Jangan jadi hamba pangkat, hamba gelaran, hamba jolokan. Jangan. Jadi hamba Allah. Sebut aku nama hamba Allah cukup. Inilah orang panggil, dia ambil daripada ikhlaq. Lain dia panggil adab rohani, iaitu menafikan rupa-rupa dan gambaran ilmiah. Ilmiah tu ilmu, keilmuan. Dia ni pakar, ilmuwan, pakar dalam bidang ni, pakar dalam bidang. Jangan gila yang tu. Jangan cinta dan kasih ke situ. Tapi kita cinta Allah ya. Tu ya. Lepas tu orang nak bumbuh bebek ke mereka bumbuh, kita tu tak nak. Tak nak. Habis situ. Itu dia ambil daripada kitab Tafsir Al-Badlisi, Tafsir Isyari Sufi Syarih لمقامات الدين الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان الشريعة والطريقة والحقيقة. Yang tersebut tadi kan, tafsir mengenai tiga sekali, syariat, tarikat dan juga hakikat. Habis wallahu a'lam. Habis takat tu. Dan berkata Syekh Abu Madian, insyaAllah malam esok kita khatam, insyaAllah. Tengoklah bagi berapa bagi khatam. Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب